Panas, panas, panas. Isu skandal rasuah Sabah semakin panas. Terdapat lagi pendedahan baru yang tidak masuk akal. Skandal rasuah Sabah, pendedahan berani, penafian panas, dan siasatan berterusan. Skandal rasuah yang melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah terus menjadi isu besar yang menggoncang keyakinan rakyat terhadap integriti pentadbiran negeri. Isu ini timbul selepas seorang pemberi maklumat tampil dengan 7 rakaman penuh perbualan berkaitan permohonan lesen penerokaan mineral yang didakwa melibatkan jumlah wang yang besar. Dua video utama yang direkam pada awal tahun 2023 dan 2024 menjadi bahan bukti utama dalam pendedahan ini, mengheret beberapa tokoh politik berprofil tinggi Sabah ke dalam kontroversi yang memang sedia panas. Rakaman pertama memperlihatkan perbualan di antara pemberi maklumat dengan Menteri Keuangan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, yang juga merupakan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS. Rakaman itu dipercayai direkam pada 11 Januari 2024 di Pejabat Masidi. Dalam video tersebut, Masidi dikatakan menyarankan agar isu lesen perlombongan ditangguhkan karena ia dianggap sensitif dan berisiko mencetuskan kontroversi. Beliau juga menyebut bahwa Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor sedang menghadapi tekanan daripada pelbagai pihak mengenai perkara tersebut. Namun, yang menjadi tumpuan adalah dakwaan pemberi maklumat bahawa beliau telah menyerahkan wang berjumlah RM300,000 sebagai bayaran pertama kepada Masidi. Masidi bagaimanapun menafikan dakwaan itu dan menyatakan bahwa video berkenaan telah disunting, telah diedit dan tidak menggambarkan keseluruhan konteks perbualan. Beliau turut mendedahkan bahwa pemberi maklumat pernah menawarkan sumbangan kepada parti, namun beliau menolak tawaran tersebut. Dalam rakaman yang sama, seorang pembantu Masidi didakwa mengesahkan penerimaan wang RM300,000 tersebut. Pembantu itu juga meminta tambahan sebanyak RM1 juta kononnya untuk menyelesaikan urusan berkaitan lesen perlombongan. Pendedahan ini mengundang pelbagai spekulasi, terutamanya mengenai sejauh mana isu ini melibatkan pihak-pihak atasan dan kerajaan negeri. Masidi dengan tegas menyatakan bahwa beliau tidak tahu menahu mengenai dana RM300,000 yang kononnya diserahkan melalui pegawainya dan mengalu-alukan sebarang siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Rakaman kedua pula memberi fokus kepada Adun Sindumin Yusuf Yaakob yang juga merupakan pengerusi Khazanah Sabah Berhad. Perbualan dipercayai berlaku pada 3 Januari 2024 di Sutera Golf and Country Club, Kota Kinabalu. Dalam rakaman tersebut, pemberi maklumat menuntut Yusuf mengembalikan wang sebanyak RM500,000 yang didakwa telah diberikan secara ansuran. Yusuf mengakui menerima uang tersebut, tetapi beliau mendakwa ia digunakan untuk mesyuarat bahagian yang dianjurkannya. Lebih mencurigakan, nama Ketua Menteri Hajiji Noor turut disebut dalam perbualan ini. Pemberi maklumat mendakwa Hajiji mungkin tidak senang dengan tindakan Yusuf kerana tidak memaklumkan penerimaan uang tersebut. Walau bagaimanapun, Yusuf menegaskan bahawa beliau telah memaklumkan perkara itu kepada Hajiji tetapi tidak menyatakan jumlah sebenar yang telah diterima. Rakaman ini juga melibatkan individu bernama Fong yang didakwa menjadi proksi kepada Yusuf. Fong mengakui menerima wang sebanyak RM200,000 tetapi menyatakan bahawa beliau menyerahkan jumlah penuh itu tanpa mengambil sebarang bahagian daripadanya.
Penglibatan nama-nama besar seperti Hajiji, Yusof, dan Masidi dalam rakaman ini telah mencetuskan spekulasi yang besar mengenai sejauh mana budaya rasuah telah menyusup ke dalam pentadbiran negeri. Dalam perkembangan terbaru, Datuk Seri Masidi Manjun membuat keputusan mengejutkan dengan menyerah diri ke pejabat SPRM di Kota Kinabalu pada 3 Desember 2024 tanpa menunggu panggilan daripada pihak berkuasa. Tindakan ini dilihat sebagai langkah berani oleh Masidi untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan bersedia membantu siasatan. Dalam sidang media selepas memberikan keterangan, Masidi menegaskan bahwa beliau tidak terlibat dalam sebarang penyelewengan dan mengalu-alukan SPRM untuk menyiasat dakwaan tersebut secara telus. Beliau turut menyeru agar rakyat Sabah tidak membuat spekulasi liar sehingga siasatan selesai. Pendedahan ini memberi impak besar kepada pentadbiran Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diterajui oleh Hajiji Noor. Nama Hajiji sering disebut dalam kedua-dua rakaman sama ada secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus menyebabkan kredibiliti pentadbiran beliau dipersoalkan. Ramai yang melihat skandal ini sebagai tamparan hebat kepada usaha kerajaan negeri dalam memulihkan keyakinan rakyat terhadap institusi politik. Skandal ini juga membuka persoalan lebih besar mengenai tata kelola pentadbiran negeri, terutama dalam menangani isu-isu berkaitan eksploitasi sumber asli yang sepatutnya membawa manfaat kepada rakyat. Pendedahan ini juga menimbulkan beberapa persoalan penting yang perlu dijawab. Pertama, adakah skandal ini benar-benar mencerminkan isu rasuah yang telah lama membelenggu pentadbiran negeri, atau ia sekadar percaturan politik untuk menjatuhkan individu tertentu? Kedua, sejauh mana SPRM mampu menjalankan siasatan tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik? Dan ketiga, bagaimana rakyat Sabah boleh memastikan ketelusan dalam pentadbiran negeri, terutama apabila isu sebegini melibatkan jumlah wang yang besar dan tokoh-tokoh politik berprofil tinggi? Kontroversi ini turut membawa kepada perdebatan sama ada budaya rasuah telah menjadi sesuatu yang normal dalam politik negara. Banyak pihak skeptikal dengan integriti siasatan memandangkan SPRM sering dianggap berdepan cabaran besar apabila kes melibatkan pemimpin kanan kerajaan. Namun, rakyat Sabah pastinya mengharapkan SPRM menjalankan tugasnya secara adil dan telus tanpa mengambil kira kedudukan politik individu yang terlibat. Kes ini juga mencetuskan reaksi di media sosial di mana ramai pengguna menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kepimpinan negeri. Ada yang mempersoalkan mengapa hanya individu tertentu yang didedahkan dalam rakaman tersebut, sedangkan pemberi maklumat mendakwa memiliki lebih banyak bukti terhadap tokoh lain. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pendedahan ini mungkin bermotifkan dendam politik, bukannya usaha tulen untuk membanteras rasuah. Akhirnya, skandal ini memberi gambaran yang suram tentang cabaran yang dihadapi oleh Sabah dalam membanteras rasuah, terutama apabila ia melibatkan tokoh-tokoh politik yang utama. Dengan siasatan SPRM yang sedang berjalan, rakyat Sabah kini menanti keputusan yang diharap dapat membawa keadilan serta memulihkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan negeri. Namun, persoalan terbesar yang masih belum terjawab adalah adakah skandal ini akan menjadi titik tolak kepada perubahan sebenar atau ia akan berlalu seperti skandal-skandal sebelumnya? Saksikan perkembangan seterusnya dan kongsikan pandangan Anda. Adakah kes ini akan menggoncang lanskap politik Sabah atau ia sekadar episode dalam drama politik Malaysia yang berterusan? Sila utarakan pandangan Anda, sila ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Current Sphere MY. Sekian, terima kasih.